Assalamualaikum and hi guys. Selamat datang ke Mama Arish Budget Channel. So hari ini saya akan sharekan berkenaan dengan konsep zero based budgeting. Zero based Zero based budgeting ni bermaksud setiap duit kita, setiap pendapatan, setiap ringgit ada tempatnya. Kita tahu ke mana kita hendak belanjakan wang itu. Formula dia adalah pendapatan sama dengan perbelanjaan tambah hutang tambah simpanan tambah pelaburan. Dia contohnya pendapatan 3,500 setiap bulan. Perbelanjaan dia akan contoh 1,000 hutang, 1,000 simpanan, 1,000 pelaburan, 500. So dia akan sama dengan kosong-kosong. Setiap pendapatan kita ada tempatnya, sama ada kita letakkan di perbelanjaan, bayar hutang, simpanan atau buat pelaburan. Akhirnya dia akan sama dengan kosong. Okey, sebelum kita mula untuk mengaplikasikan zero based budgeting ni, amat penting untuk kita tahu terlebih dahulu kita punya perbelanjaan tetap. Perbelanjaan tetap setiap bulan. Perbelanjaan tetap ni adalah perbelanjaan yang nilainya tetap setiap bulan. Contohnya bayaran sewa rumah, sewa, bil internet, insurans, tak kisahlah insurans nyawa kah, perubatan kah. Contoh insurans nyawa. And then bayaran ansuran bank. Sekiranya kita ada buat loan lah, ini fix kan setiap bulan. Okey. Contoh lah. Sewa, bayaran sewa 300. Bil internet 80. Insurans nyawa 150. Bayaran ansuran bank 300. So, perbelanjaan tetap pada bulan itu adalah 300 tambah 80 tambah 150 tambah 300 sama dengan 830. Okey, ini adalah perbelanjaan tetap untuk bulanan, untuk bulan setiap satu bulan tu. Okey, kemudian kita kenal pasti perbelanjaan tidak tetap. Perbelanjaan tidak tetap ini perbelanjaan yang nilainya bukan tidak berubah, nilainya tidak tetap. Nilainya berubah-ubah ya, dia tidak tetap. Contohnya perbelanjaan barangan dapur. Barangan dapur ni tidak tetap lah. Sebagai contoh bulan April kita banyak beli barang sampai 300. Kemudian bulan Mei nanti, sebabkan bulan April tu kita beli dah banyak barang, kita ada stok-stok makanan. So bulan Mei perbelanjaan ke atas barang dapur kurang. So perbelanjaan tu tidak tetap lah. Kemudian utility. Ini bergantung pada kita punya penggunaan lah. Contohnya bil air dan bil elektrik. Okay. Dalam perbelanjaan tidak tetap ini juga kemungkinan bagi yang mereka memandu kenderaan minyak kereta. So ini depends lah, kalau kita banyak menggunakan kereta pada satu bulan, kita punya minyak kereta pun tinggi, perbelanjaan minyak kereta tinggi. Kemudian kita kena ada satu lagi budget untuk perbelanjaan lain-lain. Ini sebagai contoh perbelanjaan yang kita tidak jangkakan. Contohnya kita kena saman parking kah, kita ada duit untuk perbelanjaan lain-lain. Alright. Sebagai contoh ini perbelanjaan tidak tetap ni, kita agak berapa perbelanjaan kita pada bulan tersebut untuk kategori inilah.
Contohnya barangan dapur 300, elektrik 100, minyak kereta 50. Lain-lain biasanya kalau saya akan letakkan 100 untuk perbelanjaan lain-lain. So total untuk perbelanjaan tidak tetap yang kita anggarkan 3, 4, 5, 550. Okey. Lepas tu kita kena ada satu sinking fund. Yang nombor 3, kita kena ada sinking fund. Sinking fund ni adalah tabung yang berterusan untuk kita buat persediaan bagi perbelanjaan akan datang. Perbelanjaan yang kita tahu kita akan buat perbelanjaan tu. Jadi kita sudah buat tabung awal-awal, tabung yang secara berterusan, sikit-sikit setiap bulan, lama-lama jadi bukit. So kita bersedia, kita sediakan payung sebelum hujan. Contohnya kita buat tabung berterusan untuk servis kereta, maintenance, car maintenance. Untuk car maintenance, kita tak tahu kereta kita kadang-kadang dia akan buat masalah kah, kena tukar tayar kah, kena tukar bateri. So bila kejadian-kejadian ni berlaku, kita sudah ada tabung khas untuk perbaikan kereta. Kemudian untuk pakaian, perbelanjaan untuk kita beli pakaian, hiburan, kita sediakan duit untuk kita hiburan lah. Contohnya pergi tengok wayang ke, dan untuk restoran, kita makan dekat luar. Kemudian mungkin juga kita boleh buat sinking fund untuk haiwan peliharaan, pets. Kalau kita ada haiwan peliharaan seperti kucing, kita sediakan duit khas untuk perbelanjaan kita punya haiwan peliharaan, untuk beli makanan, untuk perubatan haiwan peliharaan kita. And then mungkin juga untuk apa lagi ni depends lah dengan you punya keperluan, yang you tahu you akan buat perbelanjaan ni di masa datang, di masa hadapan. Satu lagi untuk event-event, contohnya untuk raya. Untuk raya, so kita boleh buat sinking fund 5 bulan sebelum raya, kita kumpul sikit-sikit. Ataupun untuk gift, hadiah, kita allocate, kita memang tabung duit untuk kita beri hadiah pada ahli keluarga kita menyambut kelahiran anak kah, menyambut ulang tahun. So kita memang sudah ada tabung untuk perbelanjaan untuk perbelanjaan yang kita jangka di masa akan datang. Okey. Ini depends you agaklah berapa you nak letak setiap bulan. Contohnya car maintenance you letak setiap bulan 100. And then pakaian 50, hiburan 50, restoran 50, pets 50, hari raya 100, hadiah 50. Contohlah. So you punya sinking fund setiap bulan you tabung 100, 200, 300, 400, 450. 450. Ini konsep sinking fund ni kita rolling Kita rolling. Means setiap bulan nilai ni akan bertambah sebab setiap bulan you isi duit, you tabung mengikut nilai yang you dah tetapkan. Okay. Bila you dah tahu you punya perbelanjaan tetap, perbelanjaan tidak tetap, dan untuk you punya sinking fund, mudah untuk you budget you punya pendapatan. Contohlah, you punya pendapatan gaji bulanan 3,500. Okey, 3,500 ni nanti you tolaklah dengan you punya perbelanjaan tetap. Perbelanjaan tetap 830. Perbelanjaan tidak tetap 550. Dan you punya sinking fund 450. Kita kira berapa baki yang kita ada selepas
kita tolak semua perbelanjaan tu 3,500 tolak 830 tolak 550 tolak 450 sama dengan kita ada baki 1,670. Okey. Baki ni you akan allocate untuk sama ada untuk simpanan atau bayar ekstra hutang ataupun you nak laburkan. Okey. Ustaz nampak. You nak pilih baki ni you nak simpan atau you nak bayar ekstra pada hutang atau you labur. Contohnya you pilih kita ada baki lagi RM 1670. Okey. You buat simpanan. You buat simpanan satu dekat tabung haji. You buat simpanan tabung haji 100. Lepas tu you buat simpanan SSPN. Contohnya you ada anak, you simpan untuk you punya anak 100. Lepas tu ataupun you letak dekat saving account lah. Saving account 100. Ini untuk emergency fund. Alright. And then kalau you nak labur, mungkin you boleh letak dekat ASB. Berapa you nak letak dekat ASB? Depends lah you letak 200 misalnya. And then kalau you ada unit trust, berapa you nak letak? Contoh 200. Dan lain-lain. Sini 400. Ada baki lagi. RM1670 tolak 300 tolak 400 sama dengan ada baki kita allocate pada hutang 970. 970 ni kita bayar ekstra pada hutang kita. Bayar ekstra pada hutang so that kita punya hutang cepat selesai. Alright. Lebih kurang macam tu lah. So, you punya pendapatan secara ringkasnya, punya pendapatan bulanan 3,500 tolak perbelanjaan tetap 830 tolak belanjaan tidak tetap 550 tolak sinking fund 450 tolak simpanan 300 tolak pelaburan 400 tolak bayar hutang. Ni extra, you bayar extra pada you punya hutang dekat sini. You bayar extra 970. Nilai akhir adalah kosong. Inilah yang dikatakan zero based budgeting. Setiap duit kita, setiap pendapatan ada tempatnya. Ada namanya. Kita tahu ke mana setiap ringgit tu kita akan belanjakan. Okay. Itu saja untuk hari ini. Semoga video ni dapat memberi sedikit gambaran bagaimana kamu mahu membuat perancangan zero based budgeting. Alright. Terima kasih kerana menonton. Support. Jangan lupa subscribe. Bye.